Okey, salam sejahtera semua. Hari ini kita bersama dengan program e-belajar iaitu Matematik Tambahan KSSM tingkatan 4 iaitu bab 4 Indeks Set dan Logarima. Okey, di sini saya adalah guru anda yang bernama Cikgu Lee Hong Jin dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah ingin Okey, bersama dengan pelajar semua tentang tajuk bab 4 iaitu indeks set dan logarima. Jadi standard pembelajaran untuk topik ini adalah 4.2.1 iaitu membanding beza nombor nisbah dan nombor tak nisbah dan seterusnya menghubungkaitkan set dengan nombor tak nisbah. Membanding beza nombor nisbah dan nombor tak nisbah serta menghubungkaitkan set dengan nombor tak nisbah. Seperti mana anda telah mempelajari nombor nisbah, iaitu nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk A per B, di mana dengan keadaan A dan B ialah integer dan B itu tidak sama dengan kosong, di mana B di sini adalah penyebut dia tidak boleh sama dengan kosong. Jadi nombor nisbah juga boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan seperti 1/3 sama dengan 0.3333 atau terhingga. Jadi di sini kita lihat apakah perkaitan antara nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Okey, jadi nombor perpuluhan boleh ditukar kepada pecahan ialah nombor nisbah. Nombor perpuluhan yang tidak boleh ditukar kepada pecahan ialah nombor tak nisbah. Nombor dengan simbol radikal jika nilainya ialah integer atau perpuluhan berulang adalah bukan set. Baik, jadi kita lihat sini iaitu set. Jadi set ialah nombor dalam bentuk punca kuasa 2 iaitu kita tulis dalam bentuk ini punca kuasa 2A dengan A ialah sebarang integer positif. Okey. Jadi set mempunyai bilangan perpuluhan yang tidak terhingga dan juga tidak berulang. Okey. Jadi simbol ini disebut sebagai set A peringkat A, peringkat N. Contohnya, yang simbol ini kita disebutkan sebagai set 4 peringkat 3. Iaitu set 4 peringkat 3. Apabila satu nombor tidak boleh dipermudah dengan menghapuskan punca kuasa 2, maka nombor tersebut dikategorikan sebagai set. Okey, contohnya kita lihat yang pertama iaitu set 2 tidak boleh dipermudah, maka punca kuasa 2 ialah set. Manakala yang punca kuasa 2 4 boleh dipermudahkan sebagai 2, maka punca kuasa 4 bukan set. Okey. Kita lihat jadual sini. Okey. Jadi jadual sini kita lihat iaitu kita terdapat nombor, contohnya nombor punca kuasa 3, nombor yang dipermudahkan akan jadi dalam bentuk perpuluhan iaitu 1.73205008 dan seterusnya. Jadi nombor punca kuasa 3 adalah merupakan set. Okey. Punca kuasa 2 1/4 kita boleh permudahkan jadi dapat 1/2 ataupun 0.5. Jadi di sini kita katakan bukan set. Okey. Yang ini kita namakan sebagai apa? 11 peringkat 3. Jadi dapat nilai perpuluhan ialah 2.223980. Jadi di sini kita namakan sebagai set juga. Okey, ini punca kuasa 3 untuk 27. Kita akan dapat nombor bila dipermudahkan akan dapat 3. Jadi bila dapat
diperbutkan dari 3, jadi punca kuasa 3 untuk 27 juga bukan cert. Baik, punca kuasa 5 untuk 3 di sini, kita akan dapat nilainya dalam perpuluhan yang this one, iaitu 1.2457309, iaitu juga merupakan satu nilai cert. Jadi daripada jadual di atas, didapati bahawa cert mempunyai nombor perpuluhan yang tidak berulang. Okey, oleh itu cert ialah satu nombor tak nisbah. Jadi ingat sini kita tahu di mana cert ialah satu nombor tak nisbah. Perpuluhan berulang, contohnya 54.56, 56, 56 dan seterusnya. Kadang-kadang kita juga tuliskan sebagai 54.56, tapi atas tu kita buat titik di sini ataupun buat garisan ni, maksudnya nombor itu akan berulang. Okey, tukarkan perpuluhan berulang yang berikut kepada pecahan. Jadi kita lihat untuk bahagian A ni. Okey, yang bahagian A ni. Okey, kita dapat 0.676767 dan seterusnya. Okey, jadi pertama sekali kita boleh katakan, kita buat andaian sini, kita katakan, okey, kita tuliskan katakan N sebagai sama dengan apa? 0.676767 dan seterusnya. Okey, jadi di sini kita jadikan dia sebagai persamaan yang pertama. Okey. Bila persamaan pertama, kita nak darabkan dengan integer yang sesuai supaya bahagian perpuluhan ini yang berulang ni dapat dihapuskan. So kita lihat di sini ada dua titik perpuluhan sini, 67 yang berulang. Jadi kita darab dengan 100. So di sini jadi 100 N sama dengan, di sini bila darab dengan 100, kita dapat 67.6767 dan seterusnya, iaitu sebagai persamaan yang kedua. Jadi di sini kita ambil persamaan yang kedua. Okey, persamaan kedua ini tolak persamaan yang pertama. Jadi kita akan dapat di sini iaitu 99 N sama dengan iaitu 67. Jadi sini kita dapat permudakan di mana N sama dengan 67/99. Okey, jadi kita dapat jawapannya yang ini sama dengan, jadi kita boleh katakan iaitu 6.676767 ini adalah sama dengan 67/99. Itu jawapannya. Okey, baik. Kita lihat untuk soalan B pula. Okey, soalan B sini kita lihat kita lihat B pula. Jadi di sini B sama dengan 12.645645645 dan seterusnya, dia berulang kan. So kita lihat dia berulang dengan 3 nombor 645. Okey, di mana 645 ini, okey, di mana 645 ini akan berulang. Okey, so kita kena cari nilai yang sesuai untuk darab supaya nak hapuskan nombor berulang ni. Jadi kita darab dengan 1000. So bila darab 1000, kita akan dapat nilainya tidak akan berulang. Contohnya kita boleh buat seperti katakan A sama dengan, okey, 12.645645. Okey, jadi kita boleh pecahkan jadi A sama dengan iaitu 12 tambah N. Okey, 12 tambah N. Bila 12 tambah N, maksudnya iaitu di mana N sama dengan, kita anggapkan N sebagai apa? Iaitu 0.645645. Okey. Dan di sini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama sini. Itu sama yang tadi atas lah. Kita buat persamaan pertama sini, kita lihat sini pertama. Jadi sini kita boleh darab dengan 1000.
Okey, kita dapat 1000, so dapat 1000 N sama dengan iaitu 645,645. Okey. So di sini akan jadikan sebagai persamaan yang kedua. Okey. Jadi di sini kita ambil persamaan yang kedua tolak persamaan yang pertama. Persamaan kedua tolak persamaan pertama. So kita dapat 999 N sama dengan 645. Okey. Jadi di sini kita pemudahkan iaitu kita dapat N sama dengan iaitu 645/999. Okey, bila kita pemudahkan, kita dapat 215/333. Okey, jadi dapat sini kita lihat iaitu kita dapat A sama dengan 12 tambah N tadi kan. So N kita masukkan nilai 215/333. Okey. Jadi sini kita sama dengan iaitu 215/333. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan, maka 645 ini adalah sama dengan 215/333. So itu jawapan dia. Okey, untuk contoh 6B ini. Baik, sekarang kita lihat contoh 7 pula. Tentukan sama ada yang berikut adalah set atau bukan. Beri alasan anda. Okey, jadi kita lihat untuk yang A dulu. A itu kita dapat punca kuasa 3 iaitu 125. Okey, jadi bila di sini kita lihat ini iaitu bila kita tukar dalam bentuk indeks iaitu 125 kuasa 1/3. So bila kita pemudahkan, kita boleh 5 kuasa 3 kurungan 1/3. So bila kurungan tu masuk darab lah, kita boleh cancel this one. So akan dapat jadi 5. Jadi di sini kita katakan punca kuasa 3 125 bukan set kerana nilainya ialah integer. So kita boleh buat kesimpulan sini iaitu punca kuasa 3 125 ini bukan set bukan set. Okey, kerana nilainya ialah integer. Okey, kerana nilainya ialah integer. So kita boleh buat kesimpulan sini lah. So bila kita dapat macam ni, punca kuasa 3 125, kita dapat jawapan akhirnya 5. Jadi dia bukan set lah kerana nilainya ialah integer iaitu 5. Okey. Baik, jadi kita lihat untuk B pula. Okey. Jadi sini kita lihat B. Okey. Kita lihat B sini. Okey, kita lihat B di sini iaitu kita terdapat punca kuasa 5 iaitu 125. Okey, jadi pertama sekali kita lihat yang B ini. Okey, bila kita guna kalkulator, kamu tekan guna kalkulator saintifik untuk dapat nilainya, kamu akan dapat iaitu dapat nilainya 2.6265278. Okey. So di mana kita boleh katakan punca kuasa 5 untuk 125 ini ialah set. Okey. Mengapa kita katakan yang punca kuasa 5 125 ialah set di sini? Kerana yang nilai ini menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey.
Kerana tengok ni nilainya mempunyai nilai perpuluhan yang tidak berulang. Jadi kita tuliskan iaitu ialah cert kerana kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Tidak berulang. Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan situlah. Okey, seterusnya kita lihat untuk yang C. Okey, untuk C di sini kita lihat itu untuk C ni kita ialah punca kuasa 4 iaitu 16/64. Okey. Jadi bila kita di sini kita lihat kalau kita guna kalkulator saintifik, kamu akan dapat nilainya ialah sama dengan 0.70710067 dan seterusnya. Okey. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan di sini. Jadi punca kuasa 4 ialah cert. Okey. Jadi kita katakan punca kuasa 4 16/64 ni ialah cert. Okey, mengapa kita katakan ialah cert? Kerana menghasilkan apa? Kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey, kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Jadi di sini kita dapat buat kesimpulan bahawa yang B dengan C itu merupakan cert kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ke-8. Adakah punca kuasa 4 sama dengan 2 punca kuasa 2 4? Jelaskan. Okey, pertama sekali kita lihat itu. Okey, kita lihat iaitu punca kuasa 4 adalah sama dengan 4 kuasa 1/2 di mana sama dengan 2 kuasa 2 kurungan 1/2. Jadi kita permudahkan kita dapat apa? 2 di sini. Okey. Dan di sini kalau untuk 2 katakan untuk ini 2 punca kuasa 4 ini kita sama dengan iaitu 2 darab 4 punca kuasa 4 kan. So sama dengan 2 darab 4 kuasa 1/2 iaitu sama dengan 2 darab 2 kuasa 2 kurungan 1/2. So yang ni 2 darab apa? 2 dengan 2 dah potong kan. So tinggal 2 saja. So sama dengan 4. Jadi sini kedua-duanya tidak mempunyai nilai yang sama. Maksudnya di sini kita dapat tahu iaitu 2 ni adalah tidak sama dengan 4. Okey. Jadi maka kita katakan iaitu kita katakan punca kuasa 4 adalah tidak sama dengan 2 punca kuasa 4. Jadi secara amnya kita boleh buat kesimpulan iaitu kalau kita dapat ini A and di sini adalah tidak sama dengan iaitu N darab dengan punca kuasa A. Jadi kita boleh buat kesimpulan sinilah. Okey. Jadi sini untuk ini memang tidak sama. Okey, jadi kita sampai sini dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Jasin, Pejabat Pendidikan Alor Gajah, Majlis Guru Cemerlang Melaka, guru-guru matematik tambahan Negeri Melaka dan juga semua yang terlibat dalam menjayakan e-Pelajar. Semoga apa yang kita tadi berkongsi itu adalah boleh memberi manfaat kepada semua pelajar.
Sekian, terima kasih.